Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kepada rakan-rakan CBO yang dikasihi sekalian. Okey, bertemu lagi kita di dalam kelas sesi EBLC Leadership Fundamental, yang mana sesi ini adalah khas untuk semua CBO, terutamanya mereka yang baru melangkah di dalam CNI dan tengah berusaha untuk menjadi seorang usahawan cemerlang di dalam CNI. So jadinya kenapa sesi EBLC Leadership Fundamental ini diadakan adalah untuk menerapkan nilai kepimpinan di dalam diri semua CBO lah, termasuk anda semua. Okey, tahniah kepada anda kerana menghadirkan diri pada malam ini, yang mana pada malam ini kita pun ada topik yang cukup istimewa. Okey, izinkan saya share slide sebentar. Okey, so tajuk kita hari ini adalah penampilan pemimpin dan pengurusan masa. Satu topik yang sangat penting juga bagi saya dan juga saya rasa penting untuk anda semua. Dua perkara yang penting ketika bermula di dalam CNI dan juga ketika walaupun anda sudah pun menjadi seorang pemimpin yang cemerlang di CNI. Okey, iaitu kena ada image yang tersendiri dan yang penting time management. Okey, dua perkara ini akan di-sharekan oleh speaker-speaker kita yang hebat sebentar nanti. Jadi sebelum tu sedikit ingatan mesra kepada anda, pastikan video anda sentiasa dibuka dan mikrofon ditutup. Okey, insyaAllah yang tu tak ada masalah kerana kita dah memang unmute semua. Okey, dan jika anda tidak menggunakan nama sebenar anda, sila rename nama anda. Okey, dan jika anda tak pandai nak rename, boleh tulis nama anda yang sebenar di dalam ruangan chat box. Dan sepanjang sesi pembelajaran ataupun sesi pelajaran kita, anda dibolehkan untuk bertanyakan sebarang soalan di dalam ruangan chat box. InsyaAllah pada akhir rancangan nanti kita akan cuba menjawab segala persoalan yang bermain di minda anda. Okey, jadinya pada malam ini kita ada tiga orang speaker yang cukup hebat. Okey, yang pertamanya Pengetua Akademi CN, Mr. Chan Kok Liang, dan bersama-sama dengan beliau dua tetamu jemputan khas. Seorangnya datang daripada jauh Nun, Sabah sana di negeri di bawah Bayu, iaitu Diamond Agency Manager Mr. Lim Wei Leon, dan bersama dengan beliau juga termasuklah seorang lagi CBO usaha wanita yang cukup luar biasa hebat, iaitu Ruby Agency Manager Nur Azizah Muhammad Tok, atau lebih dikenali sebagai Kak Intan, yang datangnya daripada Kedah. Jauh, dua-dua jauh. Seorang daripada Sabah, seorang daripada Kedah. Okey, jadi mereka semua akan berkongsikan pengetahuan, pengalaman serta cerita-cerita mereka berkenaan dengan dua topik yang cukup penting ini, penampilan pemimpin dan juga pengurusan masa. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita bersama dengan Pengetua Akademi CN yang telah mempunyai experience ataupun pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang industri jualan langsung. Jadi jom sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh kepada Mr. Chan Kok Liang. Dipersilakan Mr. Chan. Tuan, terima kasih. Saya ucapkan kepada Cikgu Ridwan, selamat malam dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada LBA, Leadership Bonus Achievers, AMAM, pemimpin-pemimpin CNI, CBO sang juara CNI Malaysia, CNI Brunei, CNI Singapura yang saya hormati dan saya sayang sekalian. Apa khabar anda semua? Semoga keluarga anda sihat walafiat dalam tempoh endemik, khasnya dalam tempoh wabak COVID-19, Omicron yang berleluasa pada hari ini, pada bulan ini khasnya, dan dicangka tak berhenti-henti pada tahun ini. Kita haraplah Cikgu Ridwan boleh cepat sembuh lah. Sebab sudah masuk hari ke-5 kan. Jadi ramai yang kena jangkit. So saya harapkan anda semua sihat walafiat semoga anda semua dapat ilmu dan dapat ilham pada malam ini. Tuan, terima kasih kerana sikap anda yang suka belajar dan berazam nak menjadi pemimpin cemerlang dalam keluarga besar CNI. Bersama dengan speaker kita pada malam ini yang luar biasa baik, Diamond Agency Manager Mr. Lim Wei Leong,
dari KK Sabah dan pemimpin wanita besi CNI yang istiqomah, yang positif, ya, Puan Nur Azizah Muhammad Top, ya, ataupun dengan panggilan Kak Intan, ya, asal dari Johor Bahru, ya, tapi menetap di Alustah pada hari ini. Kita rasa amat bersyukur dapat berjumpa dengan mereka pada malam ini, ya. Maka tahniah dan syabas saya ucapkan kepada para usahawan CNI. Topik EBLC Leadership Fundamental kita pada malam ini ialah penampilan pemimpin dan pengurusan masa. Ya, mudah-mudahan kita saling belajar dan perkongsian kami dapat memberi, ya, sedikit ilham dan inspirasi kepada anda untuk merancang hidup anda, ya, untuk merancang networking anda, ya, untuk memperbaiki penampilan anda supaya anda jadi lebih sukses dan juga menjadi seorang pemimpin yang lebih cemerlang. Sebelum permula, ingin saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua ahli jawatan kuasa sistem CAN CNI. Ya, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua kerana tanpa anda dan kerjasama daripada anda, ya, daripada semua speakers yang dirancangkan, yang dijemput untuk berucap, share yang dibina, yang berkongsi pengalaman sebelum ini, dan cikgu-cikgu CNI, ya, kita tidak mungkin membina sistem CNI, ya, CNI CAN yang semakin komprehensif dan digemari serta disokong kuat oleh semua CBO. Jadi jutaan terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada leader-leader CAN system dan juga leader-leader yang dijemput untuk memberikan ceramah, memberikan latihan, untuk memberikan tunjuk ajar, ya, ataupun perkongsikan pengalaman anda. Ya, saya nak, ya, ucapkan sekali lagi jutaan terima kasih. Baik, para usahawan dan CBO CNI, seorang tokoh kepimpinan yang terkenal di seluruh dunia, yaitu mendiang, ya, Stephen Covey berkata demikian, kepimpinan adalah menyampaikan kepada orang, ya, tentang nilai dan potensi mereka dengan jelas sehingga mereka sendiri dapat melihatnya dalam diri mereka. Leadership is to communicate, okay, communicating to people their worth and potential, ataupun potentiality, so clearly that they come to see it in themselves, ya, supaya mereka punya nilai dapat diserlakan, ya, ditonjol-tonjolkan, ya, dengan baik, dan juga potensi bakat-bakat mereka terselah, ya. Inilah, ya, peranan sebagai seorang pemimpin. Maka saudara-saudara sekalian, nilai-nilai dan potensi-potensi yang disampaikan leader-leader kita dan cikgu-cikgu kita, kita harus ucapkan terima kasih, ya, dan kita harus terima, ya, dengan hati yang terbuka. Kita terapkan, kita praktikkan, ya, apa yang dipelajari, ya, dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Mudah-mudahan satu hari nanti anda juga boleh merealisasikan impian anda menjadi kenyataan. Berikutnya, sang juara sekalian, kemajuan kita, ya, berdasarkan ataupun berasaskan kepada prinsip-prinsip yang mulia, ya. Pembangunan kita dan inovasi kita wajib, ya, melalui usaha memperkayakan insan, yang mempertingkatkan, ya, hidup mereka, kehidupan manusia sebagai teras, ya, kita. Ia bermula dengan tingkah laku asas kita yang baik, yang sopan santun, yang mesra, yang positif, dengan sikap yang positif, ya, ilmu dan kemahiran yang profesional, supaya mereka diperkasakan, ya, ilmu pertambahan, supaya mereka dapat menjalankan aktiviti, menjalankan saranan produk, dan juga menjalankan perniagaan secara lancar dan lebih cekap, ya. Kecekapan pemimpin itu penting, ya. Dengan daya kepimpinan yang lebih baik, maka, ya, kita dapat inovasi dan terus, ya, create, ya, your better yourself, ya, yang seorang tokoh, ya, seorang usahawan yang lebih
berjaya. Ya, dengan core value yang baik ini, anda baru boleh menjadi insan yang lebih baik, sehingga boleh membina hidup yang lebih baik dan bisa ya memiliki hidup yang lebih baik. Kita percaya platform jualan langsung satu platform yang dapat membantu kita maju jaya bersama. Khasnya keluarga besar CNI kita. Menurut laporan jualan langsung yang paling update, yang paling terkini ya selepas perkongsian Cikgu Ahmad bulan lalu, saya terima ya laporan yang terkini 2 minggu yang lalu. Maka adalah perlu saya kemaskinikan maklumat jualan langsung pada malam yang mulia ini ya, kerana ia penting untuk kita semua ya, sebab statistik ini bermakna. Statistik ini berguna kepada ya networking kita. Ya, bila kita nak membina rangkaian, nak berkongsikan pengalaman ya tentang perniagaan dan sebagainya, statistik ini memainkan peranan yang penting. Ya, statistik dan sejarah jualan langsung membuktikan sekali lagi direct sales ya adalah antara satu perniagaan anti inflasi ya, anti kos hidup tinggi yang paling sesuai, yang paling cocok, paling tepat pada hari ini. Sebab jualan tahun 2019 hingga tahun 2021 ya, dari 21.5 bilion naik ya 25.7 bilion, dan laporan ya untuk tahun lalu ya dicangka sudah ya melebihi daripada 25.7, dicangka mencapai 26 bilion ya jualan. Maksudnya perkembangan jualan langsung ini pesat dan terus meningkat. Dia menunjukkan ya sifat jualan langsung yang anti inflasi ya, ia cocok dengan perkembangan semasa ya, dan jelas menunjukkan bahawa walaupun kita menghadapi krisis endemik ya wabak COVID-19 ini, tapi jualan langsung terus meningkat. Kenapa? Kerana keperluan kesihatan ataupun wellness terus meningkat. Kerana kalau kita tidak menjaga kesihatan hari ini, kita kena menjaga doktor satu hari nanti ya pada hari keesokan. Malahan bila-bila masa, kerana cuaca sudah pun berubah. Ya, iklim ya, cuaca memang sudah banyak berubah. Wabak virus terus berubah. Tekanan hidup terus meningkat ya, terus meningkat. Ya, kos hidup semakin meningkat sehingga kan tekanan hidup kita terus ya meningkat. Maka itulah sebabnya ramai orang mencari ya rezeki. Ya, mencari ya penyelesaian. Berbagai lapisan masyarakat, orang yang bersara, tengok statistik yang berikutnya, yang jadi suri rumah tangga, ya, yang menjadi peniaga-peniaga generasi muda mulai berkecimpung dalam bidang jualan langsung. Menurut statistik ini, umur dari 25 ke 34 ya semakin meningkat. Maksudnya di bawah 35 ya generasi ini, bilangan ya distributor ini semakin meningkat dari tahun 2020 19%, 19% sudah meningkat jadi 21%, 2% meningkat. Kalau kita lihat lagi ya umur 45 sampai ke umur 54 juga naik 1%. Dari 23% naik 24%. Ya, umur dalam lingkungan 35 sampai 44 tahun itu walaupun jatuh 1% dari 26% menurun jadi 25%, tapi jelas ya kita nampak bilangannya cukup besar ya di sini. Jadi ramai ya, ramai yang kerja, ramai yang jadi peniaga, ramai yang jadi suri rumah tangga dalam lingkungan ya umur ini sebenarnya lebih suka berkecimpung dalam jualan langsung ya.
dari umur 50 ya, sampai umur 64 ya, 15%. Umur dari 65 ke atas ya 8%. Maksudnya umur dari segala lapisan ya masyarakat ya memang ya nampak minat dalam jualan langsung, dan nombor ya distributors juga terus meningkat. Kita lihat slide yang berikut ya. Kita tengok sales method ya, perbandingan ya tahun 2020 dengan tahun 2021 ya, person to person, one to one or one to two ya, perjumpaan ya secara satu dengan satu sebenarnya 40%. Maksudnya masih lagi ya human touch, person to person. Party plan, home party misalan 26% ya sumbangan ya daripada party plan ya yang mencipta jualan ya pada tahun 2021 26%, 26% berbanding dengan 25% pada tahun 2020 ya. Okey, online sales 34%. Maksudnya cara jualan masih lagi sangat bergantung pada offline ya, person to person, party plan. Kalau kita campur 40% campur dengan 26 ya persen, maksudnya 66%. Kebanyakan adalah melalui offline ya untuk mencipta jualan anda ya. Yang online 34%. Tapi dari segi ordering, bila kita nak order barang, cara dia kebanyakan melalui online. Kalau kita lihat ya, okey, chart di bawah ini ya, gambar raja ini menunjukkan physical store ataupun DC dan sebagainya 30%. Online, komputer online, mobile ya untuk order barangan 30% campur dengan 23%. Kalau campur lagi phone, melalui phone ya 12%. Maksudnya lebih kurang 65% ya daripada online dan phone. Ya, traditional mail 3%. Traditional mail, okey. Ada lagi ya 2%. Jadi kebanyakan masih lagi melalui online ya. 65% melalui online untuk order barang, angkat barang ya di DC ataupun di physical store 30%. Sebab kenapa? Kerana nak menjimatkan kos ya. Cara talian itu lebih memudahkan perniagaan. Tapi untuk cipta jualan kebanyakan adalah melalui offline ya. 66% adalah dicapai melalui aktiviti offline. Okey, berikutnya kita nampak ya statistik ini juga sangat menarik. Kenapa? Kerana wellness ya menyumbang kepada jualan langsung okey yang tertinggi sebanyak 53%. Okey, wellness. Ya, wellness pada tahun 2017 ya. 2021 wellness menyumbang kepada 45%. Kenapa? Kerana sales terus meningkat. Sales dari mungkin 15 bilion sudah naik jadi 27 bilion. Maka percentage wellness itu pasti akan turun. Tapi dari segi jumlah ya, jumlah jualan itu sebenarnya lebih meningkat ya, 45% ya dicapai pada tahun 2021. Maksudnya keperluan wellness, keperluan makanan kesihatan dan minuman itu sangat-sangat diperlukan. Yang kedua adalah household goods ya, barangan rumah tangga dan durables. Produk ini menyumbang ya kepada ya total jualan ialah lebih kurang 21%. Ya, kosmetik, personal care ya seperti Iris, seperti Myras dan sebagainya contohnya lah. Okey, RJ series contohnya lah. Semua ini dalam golongan okey personal care dan kosmetik menyumbang kepada ya jualan lebih kurang 20%. Maksudnya wellness masih lagi
menjadi faktor utama ya kepada jualan ya syarikat jualan langsung. Kerana apa? Kerana keperluan itu ya terus meningkat. Kita mementingkan kesihatan. Kita mementingkan kecantikan dan juga keselamatan produk ya rumah tangga ya untuk mencapai kebersihan dalam rumah tangga, untuk menjamin keselamatan keluarga. Jadi keperluan itu semakin meningkat. Seterusnya kita baca ini ya, ini adalah nombor distributors ya, jumlahnya pada tahun 2021 ialah 4.5 juta. Maksudnya lebih kurang 14% ya. Kalau kita berbanding dengan total population ya, sebab Malaysia population adalah lebih kurang 33 juta ya, kependudukan ya Malaysia adalah 33 juta. Jadi 4.5 juta ini menyumbang kepada lebih kurang 14% lah yang register jadi distributor dalam jualan langsung ya, dalam persatuan jualan langsung ya, yang aktifnya lebih kurang 3.577 juta ya, yang aktif ya, berbanding dengan tahun 2020 meningkat lebih kurang 300,000 sebab 2020 hanya 3.2 juta, tapi 2021 ya, tahun itu sudah meningkat jadi lebih kurang 3.6 juta lah ya, maksudnya terus meningkat dari segi active distributorship. Kalau kita tengok di sebelah kanan tu percentage breakdown of distributors pada tahun 2021, yang full time 23%, yang part time 26%, tidak ada perubahan di sini. Ada distributors yang jadi pelanggan menggunakan produk ya syarikat jualan langsung 24%, yang inaktif sleeping tidak pakai, tidak aktif 27%, sama juga dengan tahun 2020. Maksudnya yang full time campur dengan yang part time, campur lagi yang consumers pelanggan ya setia dalam jualan langsung ini sebenarnya tinggi. Sebenarnya tinggi ya, lebih kurang 49 okey, 73 okey, 73% ya, yang full time campur dengan part time campur dengan yang pelanggan tu. Jadi percentage of distributor sebenarnya agak tinggi. Tapi kita nampak di sini ada peluang lagi untuk kita perluaskan pasaran kita. Kenapa? Kerana hanya 14% yang daftar jadi distributor. Ya, jadi CBO. Okey, kurang. Okey, sebenarnya sangat kurang. Yang aktif hanya 3.6 juta orang saja yang jadi aktif ya dalam ya Malaysia. Jadi peluang masih lagi terbuka kepada semua ya, kepada semua. Seterusnya kita tengok gambar raja yang berikut. Distributors by gender. Kalau kita tengok di sini, yang lelaki tahun 2021 36% ya, yang perempuan wanita 64% ya persen. Maksudnya female, wanita memainkan peranan yang sangat-sangat penting, luar biasa. Tepukan gemuruh kepada wanita. Peranan anda sangat-sangat penting ya. 64%. Ya, berbanding dengan tahun 2020 sama juga ya 64%. Jadi di sini kita nampak ada peluang lagi untuk kita majukan ya dalam golongan lelaki. Kita juga nampak kehebatan wanita dalam bidang jualan langsung. Peranan semakin penting dan semakin banyak ya, semakin berpengaruh ya, tepukan kepada ya wanita, kaum wanita di sini. Dan kita tengok yang Chinese di sini 54%, Malay lebih kurang 33%, yang Indian 5%, others 8% ya. Kalau kita tengok tahun 2020 berbanding dengan tahun 2021 lebih kurang sama ya. Distributors menggunakan language yang berbeza masih lagi 50%, lebih kurang sama ya dengan yang di sebelah kiri itu. Maksudnya masih besarnya ya pasaran Bumi Putra.
ramai lagi yang belum berkecimpung dalam bidang jualan langsung. Ini statistik dari Persatuan Jualan Langsung Malaysia. Jadi peluang masih terbuka untuk semua, untuk anda, untuk rebut peluang, ya, menjayakan rangkaian anda, sama ada menjadikan, ya, mereka sebagai seorang pelanggan setia kepada anda, ataupun melatih mereka, yang membina pakat-pakat mereka dan potensi-potensi mereka menjadi seorang pemimpin yang luar biasa seperti anda. Ya, jadi peluang masih lagi terbuka kepada semua. Ya, kita tengok statistik yang lain, ya, selain daripada yang ini. Corporate social responsibility. Ya, sumbangan syarikat jualan langsung untuk masyarakat menunjukkannya semangat penyayang dari syarikat jualan langsung memang terus meningkat. Kita lihat tahun 2020 yang disumbangkan, ya, total monetary, ya, dari segi kewangan, ya, cash yang disumbang kepada organisasi kebajikan hanya lebih kurang 5.9 juta ringgit Malaysia ataupun 6 juta. Tapi sudah meningkat pada tahun 2021, naik jadi 12.8, ya, million pada tahun 2021. Ini adalah inisiatif yang cukup ketara, ya, contribution, sumbangan, sumbangsih yang cukup ketara, ya, meningkat. Kalau kita tengok tahun 2021 berbanding dengan tahun 2020. Kalau kita tengok sebelah kanan, kalau dari segi bentuk, ya, produk dan juga, ya, services yang lain yang disumbang kepada masyarakat, tahun 2020 lebih kurang 4 juta, tapi sudah meningkat pada tahun 2021, naik jadi 10 juta ringgit Malaysia. Ini adalah sumbangsih, ya, sumbangan jualan langsung kepada masyarakat. Baik, kita teruskan, ya, satu lagi. Kita tengok, ya, sebenarnya perkembangan jualan langsung ini memang sangat unik, memang sangat luar biasa. Kerana apa? Kerana kita bina insan, kita bina, ya, pakat-pakat usahawan-usahawan kita menjadi sang juara yang luar biasa, yang bersikap positif, yang mempunyai cara hidup yang positif, cara fikir yang positif, yang terus, ya, menyumbang, ya, kepada masyarakat, menunjukkan semangat penyayang untuk keluarga mereka, untuk keluarga, masyarakat dan sebagainya. Jadi itulah sebabnya, ya, cantiknya, indahnya, ya, jualan langsung ini. Dan ketiga-tiga, ya, usahawan yang kita hormati, yang kita segani, ya, dari kiri iaitu Murad Basil, Crown Diamond Agency Manager Sifu saya, memang luar biasa, dipilih, ya, dilantik sebagai, ya, DSM Entrepreneur Award pada tahun lalu. Tepukan yang gemuruh, ya. Seorang lagi usahawan yang luar biasa, Double Diamond, Mr. Fong Kuai Sang, ya, juga menjadi usahawan yang luar biasa. Seperti Murad Basil, Mr. Fong memang luar biasa. Saya diberitahu bahawa asetnya sudah lebih daripada 10 juta hari ini. Kenapa? Kerana beliau untung. Beliau dapat bonus, beliau dapat insentif seperti Murad Basil. Ya, walaupun berada di Double Diamond, tapi dia sudah memiliki aset lebih daripada 10 juta ringgit Malaysia. Saya memang hormat. Sebab apa? Sebab mereka membina bakat. Mereka membina pemimpin. Mereka membina kerjaya dengan cara yang betul. Ya, dengan cara sikap yang positif. Dan juga memberikan, ya, sumbangan kepada masyarakat. Sebelah kanan saya, ya, seorang leader, tokoh, ya, usahawan yang saya hormati, ya, Encik Fauzi, juga sangat luar biasa. Ya, memiliki sebuah kereta yang baru, membina keluarga menjadi keluarga yang paling harmoni, positif. Anaknya juga berkecimpung dalam keluarga besar CNI dan mereka dapat insentif, mereka dapat bonus yang cukup lumayan. Mereka juga dapat melancong bersama dengan ibu bapanya. Ya, betapa indah, ya, kerjaya CNI ini kerana memberikan makna kepada keluarga dan juga mencipta nilai kepada keluarga mereka dan juga mencipta legasi diri. Maka saya yakin dengan semangat jualan langsung ini pasti, ya, anda juga dapat merealisasikan impian
menjadi kenyataan. Ini sudah confirm, sudah pasti kerana John langsung memang mengizinkan itu. MLM ini, ya CNI ini satu platform wadah yang terbaik untuk anda mencipta nama baik, untuk menjadi usahawan yang terbaik, untuk menjadi seorang ibu bapa yang paling baik dalam keluarga anda, ya, untuk menjadi lebih sihat dengan makanan kesihatan yang luar biasa, yang unik, yang berkesan sekali. Baik, seterusnya kita sambung. Okey, kita nampak inflasi, ya, di Malaysia ini semakin meningkat. Dulu tahun 1970-an, bila kita minum, ya, kopi, kita bayar RM1, kita boleh dapat 4 gelas, 4 cawan, ya, kopi. Tahun ini, hari ini, kalau RM1 dibayar, tak sampai setengah cawan kopi yang kita dapat. Sebab apa? Sebab inflasi terus meningkat. Kos hidup semakin melampung tinggi. Apa boleh kita buat? Kita jimat cermat saja tidak mencukupi. Kita kena cari duit. Kita kena cari rezeki. Kita kena cari pendapatan lain. Itulah sebabnya keperluan jualan langsung itu memang tepat, memang cocok untuk, ya, ramai, ya. Okey, golongan yang tengah, ya, suffering ataupun masih lagi, ya, susah, ya, untuk mengatasi cabaran seharian, iaitu inflasi yang terus meningkat. Jadi kos hidup itu bagaimana kita boleh atasi? Atasinya dengan sikap yang positif, dengan cari duit, dengan cari rezeki, dengan membina kerjaya melalui CNI, dapat bonus, dapat insentif yang lebih tinggi, naik pangkat lagi untuk dapat komisen yang lebih tinggi, supaya anda boleh mengatasi cabaran inflasi ini. Jadi memang tepat trend perkembangan jualan langsung ini, memang kita fokus pada cari duit. Kita selalu, ya, mewawarkan peluang untuk mencipta kejayaan, peluang untuk mencipta perniagaan sendiri, peluang untuk mencari duit. Berikutnya kita nampak, ya, satu slide yang memang jelas trend perkembangan jualan langsung ini memang fokus pada peluang bisnes, peluang perniagaan, fokus pada pelan CAP untuk dapat bonus yang lebih lumayan, fokus pada nilai produk, faedah produk yang dapat membina badan kita menjadi lebih sihat, lebih cantik, dan ia sesuai dengan keperluan masyarakat. Dan fokus pada cipta keperluan kita untuk menjadi insan yang lebih baik, keperluan kita untuk memiliki hidup yang lebih baik, keperluan kita untuk mencipta sebuah keluarga yang lebih sejahtera, yang lebih harmoni, yang lebih baik berbanding dengan dulu. Ini adalah perubahan keperluan yang kita harapkan. Jadi jualan langsung ini memang menepati keperluan itu. Kita tengok dari segi Maslow, ya, human needs, keperluan kita dari peringkat yang paling rendah, ya, berikutnya slide, ya, kita nampak memang keperluan fisiologi, nafas, air, makanan, tidur, keseimbangan fisiologi, besan dan juga seks, itu adalah keperluan yang paling asas. Keperluan keselamatan, khususnya keselamatan diri, perlindungan kesihatan, keselamatan kerja, keselamatan keluarga, itu juga adalah keperluan yang asas. Kemudian naik lagi, kita mencari keperluan emosi, kepunyaan, persahabatan, cinta, ya, dihormati dan sebagainya, terus naik harga diri, maruah diri, dihormati oleh orang lain itu, terus kita mengharapkan dapat dipenuhi dengan peningkatan diri kita. Dan rasa ingin tahu, ya, curious untuk belajar, keperluan estetik, keperluan untuk kita perkembangkan diri kita untuk mencari ilmu, pengetahuan supaya dapat realisasikan diri kita, untuk aktualisasikan diri kita, terus meningkat. Keperluan ini, setiap orang memang ada keperluan ini, ya, menurut Maslow, human needs, iaitu hierarki keperluan manusia Maslow. Tapi yang paling penting, kita kena cari satu keselarasan, satu keseimbangan dalam nilai, ya, value pursuit. Keperluan nilai itu juga sangat penting. Dari yang paling bawah, mencari kelangsungan hidup, mencari duit, kita juga nak mencari cinta,
mencari kasih sayang antara sama satu lain, iaitu pengejaran kita yang realistik, mencari nama baik, kemasyhuran kita, maruah kita, ya, kita boleh ada pangkat dalam masyarakat. Itu sebenarnya adalah asas hidup kita dan nilai kita. Dan terus kita mencari kebenaran, mencari, ya, mengejar kebaikan, mencari kesabaran, kesucian kita sendiri yang memang ada dalam hidup kita, dalam diri kita untuk mencapai tahap nilai yang lebih tinggi. Jadi kedua-dua ini kena diseimbangkan. Keperluan manusia, keperluan nilai, sama-sama kita kerja, cari dan seimbangkan hidup kita. Dan kita akan jadi seorang insan yang lebih baik, menjadi seorang ibu bapa yang lebih baik, menjadi seorang usahawan yang lebih sukses, yang lebih seimbang, yang lebih baik. Jadi jualan langsung ini memang fit, matching. Dia cocok untuk kita memenuhi keperluan ini, untuk kita memenuhi keperluan nilai kita ini. Jadi ini jualan langsung. Jualan langsung ini meningkat, jualan terus meningkat. Kerana apa? Kerana dapat merealisasikan perubahan kita. Ya, merealisasikan erti hidup kita, makna kita sebagai seorang insan untuk jadi yang terbaik. Jadi semua ini adalah keperluan nilai kita. Kita mencipta nilai kita, mencipta legasi diri kita melalui jualan langsung. Jadi itulah sebabnya jualan langsung terus meningkat dari segi jualannya. Kita boleh lihat ya, slide yang berikutnya sudah jelas menunjukkan sekali lagi bahawa ya, performance sales result ya, jualan langsung memang terus meningkat. Ya, seterusnya kita akan tengok lagi. Next one. Okay, penampilan. Penampilan itulah sebabnya penampilan usahawan CNI yang cemerlang sangat-sangat penting. Kita kena naikkan ya keyakinan kita. Kita kena naikkan, pertingkatkan kepercayaan kita ya terhadap jualan langsung, terhadap syarikat jualan langsung CNI ini yang boleh dipercayai dan juga mewujudkan ya watak ya personality kita yang penuh dengan keyakinan yang boleh dipercayai dengan tingkah laku asas yang baik, yang betul. Ya, ini penting. Ya, selain daripada pakaian yang kemas, pakaian yang rapi, pakaian yang bersih, kita perlu praktikkan minda kita yang yakin dan watak ya personality kita yang boleh dipercayai. Misalan kita selalu bersedia, ya kita selalu sihat dan cantik. Kita kena exercise lah. Kita kena makanan, ya wellness ya, produk kesihatan CNI dan kita selalu yakin pada diri sendiri, tapi kita tidak sombong, tidak ego. Kita punya credibility akan jadi lebih baik. Kita selalu menunaikan janji kita, kita selalu disiplin, kita selalu belajar, kita selalu bersopan santun, kita selalu memberi servis yang terbaik ya kepada orang lain ya, kepada pelanggan kita. Maka lama-kelamaan kita akan menjadi insan yang boleh dipercayai, menjadi usahawan yang lebih baik, lebih gilang gemilang dan lebih berhasil. Yang kedua, ya mula dari cita-cita yang realistik tapi terus membina cita-cita yang lebih besar dari semasa ke semasa. Jangan kita takut segan silu, jangan. Dalam era teknologi yang ya begitu moden ini, social media yang begitu advance ini, kita perlu menonjolkan diri, menampilkan diri dengan watak yang baik, ya, dengan sifat yang baik. Jadi kita kena bercita-cita besar untuk menjadi seorang tokoh yang baik, seorang usahawan yang baik, seorang ya ibu yang baik, bapa yang baik, seorang upline yang baik, ya, seorang kawan yang baik, seorang jiran yang baik, ya. Semua ini kita boleh tunjukkan, kita boleh tonjolkan melalui ya tingkah laku yang baik seharian dalam social media. Okey, dalam social media ramai usahawan sudah praktikkan. Jadi kita showkan semua usahawan boleh ya tunjukkan ya okey semangat ini, penampilan yang lebih baik ini dan bercita-cita besar ya, bercita-cita besar. Jangan pandang rendah pada diri sendiri, jangan pandang rendah pada insan-insan yang lain. Selalu praktikkan cara fikir yang positif. Kalau kita menghadapi hidup yang payah, jangan mengeluh ya dengan negatif, jangan negatif ya, jangan kecewa, jangan putus asa walaupun menghadapi cabaran.
Anggap kesusahan itu satu ujian dari Tuhan ya yang Maha Kuasa demi memberi satu dorongan, satu motivasi, kesempatan kepada kita untuk melatih minda kita, untuk melatih cara pikir kita, pola pikir kita, mentaliti kuatnya. Jadi lebih kuat, lebih baik ya, dan lebih betul, lebih positif. Ambil peluang ini, ambil kesempatan ini, ambil ujian ini seperti yang disyorkan Fauzi dulu ya. Luar biasa. Contohnya kita hilang sesuatu yang amat penting kepada kita, Tuhan sebenarnya nak melatih kita membina sesuatu yang lebih bermakna, yang lebih penting dalam hidup kita. Contohnya kalau kita hilang RM50, Tuhan sebenarnya nak kita mencari duit lebih, mencari rezeki yang lebih bermakna, lebih baik dan lebih lumayan. Ya, asalkan kita berusaha, asalkan kita positif dan istiqomah, kita boleh sukses, kita boleh menjayakan ya impian kita. Yang ketiga adalah aktif bertindak. Bertindak apa? Aktif menaja, aktif mengamalkan produk CNI. Bak kata Melayu, tak kenal maka tak cinta. Ya, aktif menyarankan bisnes dan produk, aktif membina rangkaian CNI. Kita selalu belajar dan suka belajar, praktikkan ilmu networking dan 4 kemahiran asas ataupun 4 fundamental dalam tindakan anda seharian dan menghayati apa yang baik, apa yang masih kurang, masih lemah dalam aktiviti kita ataupun dalam watak diri kita, dan kita perbaiki ya, dan rangkaian anda ya, kita perbaiki agar terus maju jaya. Yang keempat, mampu berkongsi ya bisnes dan produk dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Okey, melalui latihan seperti enzyme therapy, SUC, EBOC, product executive, train the speakers, train the sharers, LDS, EBOC, leadership fundamental dan sebagainya. CBOs diperkasakan ilmu networking, ilmu kepimpinan dan kemahiran asas bagaimana menyarankan produk dengan lebih berkesan, khasnya melalui bimbingan wellness coach kita, leaders kita dan cikgu Maslah, Cikgu Ridwan, Dr. Zaidi, Mr. Richard, Cikgu Churaida, Cikgu John Chu dan Mr. Eng Seng Chuan, Cikgu Eng ya, dan lain lagi ya. Latihan camp lengkap dengan program bisnes dan produk baik secara offline ataupun online. Yang kelima, penampilan secara berdikari. Ya, berjuang ya secara proaktif dan dinamik. Belajar berterusan dan memberi servis secara mesra dan tak berhenti-henti untuk menyarankan produk CNI yang unik dan berkesan dan bermutu ya, baik seperti Live, KLE, Live Enzyme, Omega 3, Ecstasy, Organic Hot Spring, Sutuko, Nutrimoist, Iris, Myras dan sebagainya. Ya, yang keenam, kerana pemimpin kita mendapat manfaat daripada produk CNI, menerima manfaat daripada bonus insentif dan juga pelancongan yang cukup mewah, mendapat manfaat daripada CAN sistem khasnya dalam kemahiran dan keyakinan bagaimana menampilkan diri, ya, bagaimana mencipta happiness, mencipta legacy, maka pemimpin cemerlang suka berkongsi pengalaman perubahan. Ya, pengalaman perubahan itu ya, mereka itu dari zero ke hero melalui pengalaman keusahawanan mereka. Ya, jadi sepanjang perjuangan ya keusahawanan pasti banyak perubahan. Kongsikan perubahan itu kerana itu akan mendorong ya kepada mereka-mereka yang masih lagi lemah, masih lagi mencari-cari, masih lagi tidak ada ya penyelesaian untuk mengatasi masalah inflasi. Yang ketujuh, ya seterusnya, tanpa semangat pasukan, tanpa hasil yang lebih cemerlang, maka pemimpin cemerlang sudi bekerjasama dengan usahawan yang lain untuk mewujudkan silaturahim yang erat dan hubungan manusia yang lebih baik. Praktikkan ya semangat semut, praktikkan semangat pasukan, barulah rangkaian pemimpin dapat meminjam ya kekuatan anda dan kebijaksanaan pemimpin cemerlang seperti Colonel Diamond Murad Pasir dan Hajah Siti Rawan dan lain-lain lagi. Yang ke-8, pemimpin cemerlang adalah contoh terbaik
kepada CBO dan rangkaian anda. Maka itulah anda wajib memimpin melalui teladan. Kotakan janji anda senantiasa. Jangan mungkir janji anda. Terus istiqomah. Ya, bab kata Melayu, kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya? Kan? Terus mantap dan mantul dalam tindakan seharian. Terus disiplin dan positif bila berhadapan dengan pelanggan dan juga membina rangkaian. Terus berazam dan bertekad untuk mewujudkan ya penajaan, ya mencipta ya penajaan yang baru, yang lebih besar, yang lebih banyak ya dalam kumpulan anda. Terus praktikkan 4 kemahiran asas. Terus belajar dengan sikap rendah diri. Akhirnya kemampuan anda pasti akan lebih meningkat. Image anda pasti akan lebih meningkat. Personality anda akan semakin berkarisma. Nilai dan nama baik anda pasti akan lebih meningkat. Akhirnya pasti anda akan lebih sukses dan disegani, dihormati ya oleh ya downline anda, kumpulan anda. Baik, berikutnya saya akan menjemput seorang usahawan wanita besi yang luar biasa baik dalam perniagaan beliau dan servis beliau. Sikap beliau luar biasa positif. Beliau tekun sekali. Dan mula berkecimpung dalam keluarga besar CNI sejak beliau masih berada di Johor. Ya, beliau berjuangkan bisnes CNI dengan hasrat nak membantu orang ramai membina kesihatan diri juga, dan ilmu ya serta saranan produk beliau memang baik sekali. Walaupun beliau sibuk sekali dengan aktiviti ya perniaga beliau ya, peranan berniaga, peranan menjaga rumah tangga, peranan untuk menjaga anak, tapi beliau tetap mengagihkan masa dengan bijak dan disiplin untuk perjuangkan perniagaan CNI. Bagaimana beliau mengagihkan masa untuk melakukan networking, membina rangkaian dan mempertingkatkan servis beliau. Bagaimana beliau fight naik pangkat untuk ya menjadi ya seorang usahawan yang lebih sukses, menjadi delima Ruby Agency Manager yang dapat bonus lebih banyak ya dengan menerapkan pendekatan sistem CAN dalam perniagaan beliau seharian. Dengan segala hormatnya dipersilakan pemimpin wanita besi kita, Kak Intan ya, Puan Nur Azizah dari Alostar Kedah untuk perkongsikan pengalaman beliau ya. Terima kasih, dipersilakan Kak Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di sini nak memperkenalkan diri dulu lah. Nama Kak Intan, Nur Azizah binti Muhammad Turna. Dengan panggilan Kak Intan lah, senang. Kak Intan ni berasal dari Johor, menetap di Alostar Kedah dan hampir 29 tahun lah. Memang lama. Okey, jadi dalam CNI ni lah banyaklah mengajar Kak Intan. Okey, pada mulanya Kak Intan ni adalah seorang suri rumah tangga yang penuh masa. Dan berkahwin dengan suami ni memang orang yang susah lah. Orang yang nak kata susah tu miskin lah nak. Okey, jadi kehidupan Kak Intan memang sempit lah. Dalam keadaan ada anak, dalam keadaan kemiskinan. Jadi Kak Intan berjumpa dengan CNI. Alhamdulillah lah dalam CNI ni Kak Intan bermula pergi rumah orang yang tak kenal lah. Kak Intan tetapkan satu matlamat. Kak Intan pergi keluar, pergi rumah ke rumah yang tak kenal. Kak Intan pergi, Kak Intan bermulakan dengan katalog saja. Pada masa tu memang Kak Intan tak ada duit. Memang Kak Intan orang kata susah dengan keadaan RM1. Jadi Kak Intan memang tak ada duit. Kak Intan pergi naik bas, turun bas. Jadi pergi rumah ke rumah, jual produk CNI melalui katalog sahaja. Jadi Kak Intan buat bersungguh-sungguh sampailah Kak Intan dapat beli sebiji motosikal lah. Jadi Kak Intan dapat beli motosikal, Kak Intan gunakan sebaik yang mungkin lah motosikal yang Kak Intan beli tadi. Okey, jadi pada hari ini Kak Intan buat bersungguh-sungguh CNI. Sebab apa? Yang pertama sekali Kak Intan nak cari duit. Yang pertama. Yang kedua, Kak Intan nak keluarkan diri Kak Intan daripada kesusahan keluarga Kak Intan ni.
Yang kedua. Yang ketiga, Kak Intan ada cita-cita, ada impian, ada matlamat. Kak Intan nak berubah, Kak Intan nak berjaya dalam hidup. Bermaksud daripada sini Kak Intan nak keluarkan diri Kak Intan bersama keluarga daripada miskin tadi pergi ke yang luar biasa. Alhamdulillah, Kak Intan berusaha. Kak Intan buat bersungguh-sungguh dengan aktiviti yang CNA anjurkan. Jadi bila kita buat bersungguh-sungguh sehinggalah Kak Intan naik ke peringkat pengurus agensi. Pada masa itu Kak Intan telah mendapat pendapatan 4 angka. Daripada situ Kak Intan buat bersungguh-sungguh lagi. Kak Intan pergi menghadiri kursus, meeting, Kak Intan pergi semua apa-apa yang saya anjurkan untuk belajar, Kak Intan pergi. Pada masa tu Kak Intan memang buat betul-betul pendapatan Kak Intan. Okey, jadi di sini kita boleh tengok Kak Intan telah mendapat bonus CNI. Kak Intan buat rumah daripada duit CNI. Kak Intan buat sikit-sikit. Jadi daripada bonus CNI lah boleh mengubahkan kehidupan Kak Intan dan boleh buat rumah Kak Intan yang pada kecil daripada susah dulu ni. Jadi daripada sini kalau kita tengok CNI juga telah mengajar erti kehidupan. Jadi Kak Intan pun buat bersungguh-sungguh. Kak Intan tetapkan pagi cari demo, petang Kak Intan buat demo, malam Kak Intan meeting. Jadi memang Kak Intan susun aturkan aktiviti itu setiap hari. Dan Kak Intan jadikan itu adalah pendapatan kerja Kak Intan. Impian matlamat yang Kak Intan nak capai sampai ke hari ini. Alhamdulillah. Kak Intan pula memang ada buat satu bisnes iaitu perniagaan catering, perniagaan kuih dan macam-macam lagi perniagaan sampingan. Daripada situ Kak Intan berusaha. Walaupun Kak Intan buat catering, CNI Kak Intan tetap buat juga. CNI Kak Intan tetap melakukan juga. Kak Intan buat bersungguh-sungguh. Kak Intan tidur satu hari hanya 2 jam atau 3 jam sahaja. Setiap hari Kak Intan tidur 2 atau 3 jam. Oleh kerana nak mengeluarkan keluarga daripada kemiskinan tadi Tapi Alhamdulillah dengan berkat doa Kak Intan, Allah Ta'ala bagi Kak Intan kejayaan. Kak Intan boleh pergi melaju bersama-sama CNI Okey, di sini Kak Intan pun memang banyak aktiviti demo memang Kak Intan jumpa kawan-kawan walaupun ada 3-4 orang, Kak Intan memang tetap buat demo. Jadi bila Kak Intan buat demo, daripada situlah sesi jualan yang Kak Intan dapat setiap hari. Daripada tu kalau kita tengok Kak Intan memang ada impian. Impian yang mana pada hari ini kita nak keluarkan kita daripada kemiskinan. Jadi Kak Intan telah mencapaikan orang kata letakkan satu target. Kak Intan letakkan satu target pada diri Kak Intan, letakkan satu matlamat pada diri Kak Intan. Jadi daripada sini bila kita letakkan matlamat dan impian, kita akan buat bersungguh-sungguh. Kita akan buat sampai mendapat satu kejayaan. Jadi Alhamdulillah dengan apa yang Kak Intan lakukan, catering, CNI dan Kak Intan pergi setiap hari rumah ke rumah sehinggalah hari ini Kak Intan masih lagi melakukan demo. Jadi pada hari ini juga kalau kita tengok Kak Intan dapat satu penampilan kalau kata dulu tak ada apa-apa langsung, tak ada motor, tak ada kereta, tapi Alhamdulillah pada hari ini Kak Intan boleh beli kereta dulu ni dengan duit CNI sepenuhnya. Jadi kalau kita tengok dengan kejayaan yang Kak Intan dapat pada hari ini, Alhamdulillah ini kereta yang terbaru Kak Intan baru tak sampai setahun lagi. Jadi Kak Intan mula targetkan impian dan matlamat dan cita-cita Kak Intan. Jadi pada hari ini kalau kata kita tengok apa yang kita nak, kita kena ada satu je matlamat kita. Kita letakkan satu impian dulu. Apa yang kita nak dalam impian kita. Yang kedua cita-cita. Letakkan cita-cita apa yang kita nak. Yang ketiga kita tawakal. Kita usaha. InsyaAllah kita akan dapat kejayaan-kejayaan itu semua. Jadi daripada situlah Kak Intan memang buat bersungguh-sungguh. Sekarang Kak Intan buat CNI dah 27 tahun lamanya. Tapi Alhamdulillah walaupun 27 tahun pun Kak Intan tetap bersama CNI sehingga hari ini. Kak Intan buat bersungguh-sungguh CNI pada hari ini juga. Dan Kak Intan berjaya pun dalam CNI daripada kursus-kursus yang dianjurkan oleh CNI. Meeting yang Kak Intan pergi. Dan Kak Intan juga banyak belajar daripada erti kehidupan melalui CNI.
Yang pertama sekali memang Kak Intan fokus masa nah. Masa Kak Intan kena atur. Sebab Kak Intan memang sibuk. Daripada pagi nah, Kak Intan buat kerja sampailah ke malam. Tidur 1 hari 3 jam. Jadi masa tu kalau kita tak pandai atur, memang kita tak boleh melakukan CNI. Sebab apa? Sebab dengan keadaan keletihan, dengan penatan, jadi CNI ni membantu Kak Intan daripada produk-produk tadi, jadi Kak Intan makan, Kak Intan boleh buat dengan aktiviti yang teratur. Alhamdulillah. Jadi Kak Intan boleh susun masa. Pagi Kak Intan buat catering, petang Kak Intan buat demo CNI. Jadi malam tu Kak Intan sambil-sambil dengan meeting, lepas tu sambil-sambil buat kerja lah. Okey, lepas tu Kak Intan letakkan matlamat Kak Intan untuk nak capaikan impian-impian Kak Intan. Sehingga hari ini Kak Intan duduk dalam CNI 27 tahun, Kak Intan dah dapat mengubah kehidupan hampir 100% dengan kejayaan yang Kak Intan lakukan setiap hari pada hari ini. Alhamdulillah, memang Kak Intan bersyukur sangat berjumpa dengan CNI sebab CNI telah membantu Kak Intan mengeluarkan kehidupan Kak Intan daripada miskin, daripada susah, daripada tak ada apa-apa, sampailah hari ini Kak Intan ada kesemuanya. Alhamdulillah, terima kasih CNI dan Kak Intan bersyukur juga kepada Allah telah memberi petunjuk peluang pada Kak Intan dan pada semua kawan-kawan yang telah memberi dorongan, tunjuk ajar dan support Kak Intan. Jadi pada hari ini kalau kita tengoklah setiap keadaan yang kita ada pada hari ini memang orang kata memang amat-amat sibuk lah, tapi bila kita aturkan semua insya-Allah. Jadi kejayaan akan sampai dekat kita juga. Kejayaan akan dapat dekat kita juga. Jadi kita kena sabar, sama ada cepat ataupun lambat Allah Taala akan menentukan. Tapi insya-Allah yang penting usaha, yang penting niat kita, yang penting apa yang kita nak kita kena tawakal. Jadi Kak Intan memang buat bersungguh-sungguh sehingga hari ini. InsyaAllah CNI akan membantu Kak Intan dan kawan-kawan yang lain juga. Okey, setakat ni saja pengalaman Kak Intan, perkongsian Kak Intan. Daripada Kak Intan buat CNI, daripada susah sampai hari ini, daripada tak ada kereta, tak ada motor, sampai hari ini semua Kak Intan ada. Alhamdulillah. Okey, jadi sampai kat sini saja perkongsian Kak Intan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Kak Intan. Memang luar biasa sekali cerita Kak Intan. Dah lebih 20 tahun Kak Intan dalam CNI. Daripada seorang yang biasa-biasa, sekarang ni dah memiliki banyak aset dan juga pun cakap kereta dan juga ada bisnes lain Kak Intan selain daripada CNI menguruskan catering. Dan dikabarkan Kak Intan pada bulan hadapan, bulan Ogos akan menunaikan umrah bersama dengan suami tercinta. Okey, betul Kak Intan? Ya betul, insyaAllah 27 bulan 8 ni Kak Intan akan pergi ke Tanah Suci lah mengerjakan umrah kali yang kedua. Alhamdulillah. Tahniah, Alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada Kak Intan sekali lagi. Alright, jadinya itu adalah sedikit perkongsian daripada salah seorang CBO kita yang telah pun berjaya mencapai apa yang diimpikannya sejak bermula bersama dengan CNI sehinggalah kini, dan beliau juga telah dikabarkan akan semakin aktif selepas balik daripada umrah nanti. Okey, kerana tim untuk catering beliau semakin bertambah dan kita doakan supaya Kak Intan terus sukses di dalam bisnes CNI. Okey, begitulah cerita salah seorang CBO kita yang telah berjaya, dan kita ada satu lagi perkongsian yang cukup luar biasa hebat pada malam ini, yang mana beliau ini kita datangkan khas daripada Kota Kinabalu, Sabah. Beliau telah mengikuti pelbagai trip pelancongan CNI dalam dan luar negara, dan beliau juga merupakan pencapai tabung kereta di CNI, dan dalam masa yang sama beliau juga merupakan DCO untuk CNI Center Kota Kinabalu, Sabah. Jadi tanpa membuang masa, jom sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh kepada Diamond Agency Manager Mr. Lim Belion. Dipersilakan Mr. Lim. Okey, selamat malam dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Rizwan, kepada Mr. Chan Kok Liang kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pada malam ini di dalam EBLC Fundamental.
Dan tahniah kerana telah memilih CNI sebagai bisnes anda. Jika anda terus konsisten dalam belajar benda yang baru serta tidak putus asa dalam proses bercerita kepada orang ramai, saya yakin sudah pastinya anda akan berjaya. Jadi pada saya, ciri-ciri usahawan bukan saja hanya dilihat kepada produk maupun perkhidmatan yang hendak dijual, tetapi penampilan seseorang itu juga memainkan peranan yang cukup penting. Okey, pandangan pertama, pelanggan sering singgah pada penampilan diri seseorang usahawan kerana silap mengolah gaya sedikit sebanyak akan menjejaskan reputasi dan juga sekaligus memberi kesan langsung kepada perniagaan kita yang dijalankan. Sebagai contoh, pada hari ini saya ingin memperkenalkan sabun cuci SC88 kepada jiran saya. Dan saya mengatakan sabun SC88 mempunyai kesan yang cukup luar biasa. Boleh menanggalkan kesan-kesan kotoran seperti kesan-kesan kopi, kesan gincu, kari dan sebagainya. Tetapi pada hari itu, saya berjumpa dengan jiran saya dengan memakai satu t-shirt berwarna putih. Dan saya tidak perasan bahawa baju saya itu ada bekas-bekas kicap. Dan bagaimana pandangan pertama jiran saya kepada saya? Mungkin beliau berminat dengan produk CNI, tetapi beliau mungkin mempertimbangkan, adakah betul-betul produk CNI berkesan? Kalau berkesan, mengapa Mr. Lim ataupun si Lim ni dia tidak pakai sendiri? Ataupun lepas dia pakai pun, kesan dia tidak begitu mujarab. Ini adalah pandangan yang pertama yang sudah negatif, terhadap produk dan terhadap penampilan diri saya. Dan contoh yang kedua, sebagai contoh, hari ini ada satu reunion bersama dengan classmate-classmate. Dan saya berjumpa dengan seorang rakan ataupun seorang classmate yang sudah sekian lama tidak jumpa. Dan saya dapati beliau mempunyai masalah jerawat yang begitu serius. Maka saya pun buka cerita dan memperkenalkan kepada beliau Royal Jelly CNI yang boleh merawat masalah jerawat. Tetapi saya lupa pada masa itu saya juga mempunyai masalah jerawat yang begitu agak teruk juga. Jadi bagaimana pandangan pertama classmate lama saya kepada saya? Kalau betul produk ini begitu berkesan, mengapa Lim tidak cuba? Ataupun si Lim sudah cuba, tapi kesannya pun tak nampak. Ini adalah pandangan yang negatif kawan kepada saya juga. Maka bagi saya, penampilan diri juga boleh dikaitkan dengan pengguna 100% ataupun 100% user. Sebelum kita memperkenalkan ataupun mempromosikan produk-produk CNI kepada saudara mara kita, rakan-rakan kita dan juga jiran-jiran kita, saya sarankan kita semua sendiri harus cuba, harus pakai. Ini akan memberi keyakinan dan juga meningkatkan kepercayaan kepada pelanggan-pelanggan kita. Yaitu yang pertama, memajukan penampilan anda. Okey, maka di sini demi mencapai nilai keusahawanan dan juga pengajaan, anda sebagai seorang usahawan perlu memainkan peranan-peranan berikut. Yang pertama, thank you kepada Encik Rizwan kerana tolong masukkan gambar-gambar. Ini gambar pun macam saya sendiri tidak ada kipah bersama dengan Rosyam Nur. Okey, yang pertama memajukan penampilan anda. Yes, sebagai seorang usahawan, penampilan seharusnya menggambarkan ciri-ciri seorang usahawan. Pasti akan memberi banyak kelebihan dan seterusnya keyakinan kepada diri sendiri. Selain daripada membina rasa percaya yang tinggi dalam kalangan pelanggan, dengan hari ini saya yakin dengan adanya produk Myras dan juga produk Iris, aspek perawatan wajah juga penting kepada diri seseorang usahawan untuk nampak sentiasa tampil menawan. Okey, itu aspek yang pertama. Dan yang kedua, manfaatkan kekuatan ABC. Okey, di dalam kursus scan kita juga pernah belajar ABC. A adalah advisor ataupun biasanya memainkan peranan ini adalah leader ataupun upline. Dan B adalah bridge, adalah sebagai jambatan, dan C adalah pelanggan kita ataupun prospek kita. Okey, saya ambil satu contoh di sini.
dalam satu mesyuarat sebagai contoh BOS, Business Opportunity Seminar, Anda hadir bersama dengan prospek Anda. Maka di sini A yang memainkan peranan advisor adalah upline Anda ataupun tetamu jemputan pada hari tersebut. Dan Anda sebagai peranan B sebagai jambatan dan C adalah prospek Anda ataupun downline Anda. Mungkin juga Anda bertanya, mungkin dalam satu majlis kahwin, okey, dalam majlis kahwin tak mungkin Anda bawa Anda punya upline, tak mungkin Anda bawa Anda punya leader. Mereka tidak datang bersama, tetapi Anda ingin perkenalkan CNI kepada rakan Anda. Jadi bagaimana? Maka di sini A, advisor juga boleh kita gunakan media-media yang berpengaruh. Sebagai contoh, gambar-gambar Wisma CNI. Okey, kita boleh bagi mereka tengok daripada handphone, begitu megah, begitu gagahnya bangunan Wisma CNI di Shah Alam. Dan juga kita boleh bagi mereka gambar-gambar maklum balas bagi mereka yang telah amalkan sebagai contoh Neogenik, Life Enzyme, Roy Jelly, Hot Spring Pro dan sebagainya. Dan kita juga boleh gunakan gambar-gambar pemenang tabung kereta, pemenang tabung aset, dan paling penting kita boleh bagi mereka tengok gambar-gambar mereka yang telah memenangi insentif pelancongan. Okey, ini juga boleh dijadikan sebagai advisor. Okey, yang ketiga, memastikan kegairahan Anda. Okey, saya harap rakan-rakan teruskan tindakan Anda, kekalkan momentum dan sentiasa berfikiran positif. Setiap bulan kita harus set kita punya matlamat, kita nak taja 10 orang, 20 orang ataupun 30 orang. Mungkin ramai di antara Anda, termasuk saya sendiri, kadang-kadang kita akan bertanya, mau pergi cari orang baru. Saya tidak ramai kenalan, saya tidak ada kawan. Tetapi tanya kepada Anda sendiri, hari ini keluarkan Anda punya handphone. Buka Anda punya phone book, Anda boleh nampak dalam phone book Anda, saya yakin tidak kurang daripada 200 nama di dalam. Kalau tidak 200 nama, saya yakin pasti ada lebih daripada 50 nama. Okey, coba Anda boleh buka Anda punya handphone. Maka Anda 50 orang atau 200 orang ini dalam handphone Anda. Adakah ini orang-orang asing? Orang yang Anda tak kenal? Tak mungkin. Antara mereka mungkin ahli keluarga Anda, jiran-jiran Anda, cikgu Anda, classmate Anda, mekanik Anda ataupun orang yang hantar gas. Jadi Anda boleh mulakan daripada mereka, Anda boleh mulakan memperkenalkan CNI kepada mereka. Okey, kita masuk kepada yang nombor 4. Memastikan 5 kepercayaan. Bagi saya 5 kepercayaan ini memang cukup penting. Yang pertama, percaya kepada CNI. Hari ini CNI sudah 36 tahun dalam persada jualan langsung. Anda tak perlu ragu-ragu lagi. Kedua, Anda harus percaya kepada produk CNI. Dalam CNI mempunyai beberapa produk yang sudah melebihi 30 tahun dalam syarikat ini, seperti kita punya Roy Jelly, Neogenik, Life Enzyme, dan kita punya Nutri-Moist. Maka Anda masih was-was dengan kesan-kesan produk? Dan ketiga, kita harus percaya kepada pelan pemasaran CNI. Hari ini CNI telah melahirkan cukup ramai usahawan-usahawan yang berjaya. Mereka telah menikmati pendapatan yang cukup lumayan. Mereka telah menikmati insentif tabung kereta, tabung aset, dan mereka telah melancung bersama CNI ke seluruh dunia. Dan pelan pemasaran CNI mempunyai 4 ciri keistimewaan, iaitu adil, praktikal, perkongsian keuntungan, dan yang keempat, bina rangkaian. Dan nombor 4, kita harus percaya kepada sistem CNI, seperti sistem Keynes CNI. Dan kelima, kita harus percaya kepada Anda diri sendiri. Percaya kepada Anda, I can do it. Okey, ini memang kita harus terapkan di dalam minda, dalam sanubari kita. Dan yang kelima, jangan kongsi secara terperinci. Apa maksudnya? Okey, dahulunya kita jemput rakan-rakan kita menghadiri BOS ataupun Business Opportunity Seminar secara offline. Sekarang kita mengajak rakan-rakan kita
join Zoom meeting seperti macam hari ini, maka kita jangan kongsi secara terperinci dan kita harus kekal misteri supaya membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Okey. Dan yang keenam, kongsi gaya hidup. Di sini kita harus terapkan konsep, bagi saya terapkan konsep FORMHD, iaitu kita boleh mulakan tajuk perbualan, jangan terus kepada CNI. Kadang-kadang ada orang dia agak sensitif berkenaan dengan jualan langsung. Maka kita boleh mulakan daripada FORMHD, iaitu F, family, daripada keluarga, O, occupation, pekerjaan, R, recreation, ataupun kegemaran, ataupun hobi mereka, M, money, tahap kewangan, health, H, kesihatan, dan juga yang terakhir, dream, impian mereka. Okey, jadi kita boleh buka perbualan menggunakan FORMHD. Last, baru kita masuk kepada topik CNI. Okey, yang ketujuh, okey, kita harus sering mendengar suara hati prospek. Okey, dalam bidang jualan, pelanggan harus diutamakan. Apa-apa isu tentang syarikat, tentang produk yang kita tidak dapat jawab, yang kita tidak dapat selesaikan, kita minta kita punya pelanggan, kita punya prospek sabar, dan kita cuba rujuk kepada syarikat dan cari penyelesaian. Dapat saja penyelesaian dalam masa yang paling ekspres, paling cepat, kita sampaikan kepada prospek kita, kepada pelanggan kita. Maka mereka akan lebih yakin kepada syarikat, mereka akan lebih yakin kepada anda. Dan yang ke-8, fokus pada minat prospek dan keperluannya. Sebagai contoh, selepas kita memperkenalkan CNI ataupun kerjaya CNI kepada rakan kita, selepas mengetahui CNI mempunyai 136 jenis produk, maka beliau memang cukup minat dengan produk siri makanan kesihatan. Maka kita boleh fokus, kita boleh dapatkan info-info seperti e-flyer, kita boleh ajar mereka layari CBC di dalam digital library, cukup banyak info-info terhadap maklum balas mereka yang telah menggunakan produk. Dan kita juga boleh minta mereka follow CNI Malaysia, kerana 2 hari, 3 hari pasti ada info-info ataupun e-flyer yang terkini terhadap produk-produk CNI. Dan paling penting, jangan lupa share link kepada mereka untuk ikuti Zoom produk training seperti hari ini, seperti kursus yang diadakan kemarin. Dan yang ke-9, manfaatkan masa prospek sebaik-baiknya. Ini kadang-kala banyak orang lupa dengan aspek ini. Okey, kita boleh membuat temu janji ataupun perjumpaan di rumah prospek, ataupun di restoran, di DC, ataupun di pusat-pusat pengedaran CNI. Ikut keselesaan masa mereka dan juga ikut kesesuaian masa mereka. Kadang-kadang kita menjemput prospek, mereka tidak hadir. Bukan bermakna mereka tidak minat. Mereka tidak hadir, mungkin masa yang anda cadangkan itu tidak sesuai dengan beliau. Maka ikut kesesuaian, ikut keselesaan masa prospek kita. Maka prospek kita, pelanggan kita akan rasa mereka terhormat. Okey, jadi yang ke-10, fokus kepada tutup penajaan secara pilihan 1 antara 2. Jadi ini pun banyak yang kita harus belajar. Okey, tengok kalau ini berguna atau tidak. Okey, masa selepas kita memberi penerangan terhadap produk kepada kita punya kawan, kepada prospek kita, last kita mau buat closing. Maka biasanya kita akan tanya, kamu nak join package yang harga 50 ataupun package yang 100. Jadi cuma ada 2 pilihan. Jadi dia mungkin biasanya akan pilih package yang lebih murah lah, yang RM50. Tapi jangan sekali-sekala menanya, adakah kamu nak join member atau tidak. Jadi dia bilang, mau join pun boleh, tidak mau join pun boleh. Jadi mungkin dia akan menjawab, saya tak nak join. Okey, maka tanya,
mau package yang 50 ataupun yang package 100. Itu saja. Okey, ataupun yang kedua, kamu mau isi borang sendiri ataupun saya yang tolong isikan. Last closing dia isi borang join member. Tapi jangan pula Anda tanya, kamu mau isi borang kah? Jadi dia berfikir, boleh juga tidak isikan, mungkin matlamat Anda untuk menaja itu tidak tercapai. Jadi bagi saya dalam closing produk biasanya sebagai contoh Roy Jelly. Saya sering akan tanya, Kak, kamu mau beli Roy Jelly yang kotak besar ataupun yang kotak kecil? Ataupun Kakak mau beli Roy Jelly yang untuk 1 bulan ataupun setengah bulan? Jangan pula Anda tanya, Kak, kamu mau beli ke tidak? Nanti dia jawab, saya tidak mau beli dulu, sia-sia Anda punya usaha. Oke, jadi ini adalah 10 peranan yang Anda perlu lakukan. Jadi kita coba tengok slide yang seterusnya. Rahsia pengurusan masa yang cekap untuk pemimpin jualan langsung. Pengurusan masa secara umumnya dikaitkan dengan proses merancang, mengatur dan memperuntukkan masa bagi melaksanakan sesuatu tugas agar dapat membuahkan hasil yang berkualiti dan hasil yang lumayan. Di sini Anda nampak ada 6 rahsia. Mari kita kupas satu demi satu. Yang pertama, mesti dikaitkan dengan matlamat murni. Okey, dalam proses kita membina kumpulan, kita proses menaja dan juga memperkenalkan produk, kita menjana pendapatan. Ini memang matlamat kita yang utama, betul? Menjana pendapatan. Tetapi kadang-kala di samping menjana pendapatan, selepas mereka mengamalkan makanan-makanan kesihatan CNI, mereka punya kesihatan kembali sihat dan kualiti kesihatan mereka meningkat dan melakukan rutin harian dengan begitu gembira dan juga begitu bahagia. Maka bagi saya ini adalah satu bonus yang cukup murni, satu bonus yang cukup mulia. Di samping kita mendapat pendapatan. Okey? Dan rahsia yang kedua, dahulukan yang terpenting. Apabila kita memperkatakan tentang kaedah pengurusan masa yang berkesan, saya yakin ramai yang biasa dengan penyusunan kerja mengikut keutamaan dan juga prioriti. Sudah pasti yang penting kita lakukan. Yang kurang penting kita buat kemudian. Okey, ikut prioriti. Dan yang ketiga, kita merancang berasaskan prinsip. Bagi saya akan setkan matlamat 1, 2 dan juga 3. Setiap orang yang dalam IBRC hari ini, termasuk saya, termasuk Anda semua, hari ini semua kita mempunyai 24 jam. Biasanya 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk tidur. Lepas tu 8 jam kita tidak tahu mau buat apa. Okey, mungkin kita main handphone, kita tengok televisyen, kita main Facebook. Maka jika Anda betul-betul ingin sukses dalam kerja CNI, mulai dari hari ini, setiap hari kita cuba aturkan 2 jam untuk kerjaya CNI. Dengan 2 jam ini, mungkin Anda boleh tambah-tambah Anda punya pocket money. Dan matlamat yang kedua, jika Anda betul-betul nampak peluang dan majoriti mungkin dalam meeting IBRC hari ini sudah mencapai pengurus agensi, setiap hari kita boleh korbankan 8 jam untuk kerjaya CNI. Jika Anda adalah seorang agency manager, jika Anda mencapai 3,000 PV, tanya kepada Anda mendapat pendapatan terjamin RM500. Jika Anda seorang pengurus agensi dan Anda dapat menjual 2 unit Hot Spring Pro, tanya kepada Anda dapat menikmati bonus 1,600 plus. Okey, jika Anda seorang pengurus agensi dan personal group Anda 6,000 PV, tanya kepada bonus Anda mencecah 2,000, dan jika Anda mahir menjual produk-produk Leaf, Roy Jelly, Hot Spring yang mempunyai WSP bonus Anda boleh mencecah RM4,000. Ini adalah matlamat kedua, bukan saja tambah-tambah pocket money, malah Anda boleh menambah pendapatan Anda. Dan ketiga,
jika anda betul-betul nampak potensi, nampak peluang dalam CNI, rebut peluang ini, anda boleh cuba buat secara full time. Anda buat perancangan dan atur strategik anda. Saya yakin impian anda pasti menjadi kenyataan. Mungkin anda boleh menikmati tabung kereta, tabung aset dan melancung bersama CNI ke seluruh dunia. Dan rahsia yang keempat, melengkapkan prinsip kekuatan ABC. Okey, tadi kita sudah sebut, iaitu manfaatkan kekuatan ABC. Dan yang kelima, menguruskan emosi dengan terbaik. Okey, sebagai seorang pemimpin, kita harus sentiasa berfikiran positif, melihat kebaikan dalam mana-mana situasi yang bersifat negatif. Kita harus elakkan prasangka dan pemikiran-pemikiran yang negatif. Kita harus bijak membahagikan masa dan menepati jadual, menepati janji kita. Ini adalah satu aspek yang cukup penting untuk seorang pemimpin. Dan rahsia yang keenam, pengurusan masa berasaskan pengurusan yang seimbang. Dalam proses kita mengejar kekayaan dan juga kemewahan, kita jangan lupa satu aset yang paling penting untuk kita semua, yaitu kesihatan. Okey, amalkan gaya hidup yang sihat seperti bersenam, makanan yang seimbang, kurangkan makanan-makanan yang tinggi gula, tinggi garam dan juga tinggi lemak. Dan paling penting, orang-orang CNI sudah maklum tahu, paling penting rajin-rajin amalkan makanan kesihatan CNI, iaitu Wear3 CNI. Okey, kita nampak ramai orang di luar sana hari ini sudah memiliki segala-galanya. Memiliki kereta mewah, rumah mewah, tetapi selalu keluar masuk hospital. Ini yang kita nampak, demi mengejar kekayaan, mereka tergadai kesihatan mereka. Ini bukan yang kita mahu. Okey, maka amalkanlah makanan kesihatan CNI. Okey, jadi slide yang seterusnya. Okey, jadi sudah sampai di sini. Tanya kepada diri anda, soalan yang pertama, adakah anda ingin menjadi Kafan Achiever CNI? Jika betul mau, dalam masa berapa lama? 1 tahun ataupun 2 tahun? Tanya kepada diri anda, soalan yang kedua, adakah anda inginkan bonus bulanan 5 angka dalam masa 1 tahun ataupun 2 tahun? Dan tanya kepada diri anda, soalan yang ketiga, adakah anda ingin melancung bersama CNI ke luar negara? Seperti pada tahun 2023, kita akan melancung ke Taiwan. Adakah anda sudah merancang tahun ini ataupun tahun depan? Dan tanya kepada diri anda, soalan yang keempat, adakah anda sudah rancang untuk menaja 30 orang ataupun 50 orang dalam masa sebulan? Dan mereka join under package RM50, RM100 ataupun RM200. Maka buatlah perancangan. Dan tanya kepada diri anda, soalan yang terakhir, soalan kelima, adakah anda sudah berazam untuk menjadi seorang usahawan yang cemerlang dalam sepanjang perjuangan anda di dalam CNI? Anda ambil masa berapa lama? 3 tahun, 4 tahun, ataupun 5 tahun. Okey. Jadi masa yang seterusnya, bagi saya sedikit masa lagi, izinkan saya kongsi serba sedikit berkenaan dengan pengalaman saya di dalam CNI. Okey, saya cuburkan diri dalam CNI pada tahun 1993. Dan pada masa itu saya bekerja di sebuah syarikat pembinaan sebagai seorang foreman, dan kerja saya menjaga pekerja, bawa lori, angkat-angkat simen, angkat bata dan sebagainya. Saya sangat ingat masa itu gaji saya bermula daripada RM800. Dan selepas 4 tahun bekerja, gaji saya dinaikkan ke RM1,000. Dan saya selalu berfikir, jika saya masih berterusan dalam syarikat ini, adakah pendapatan saya akan bertambah? Adakah saya ada masa depan? Jadi dalam masa itu, saya telah diperkenalkan CNI oleh seorang rakan saya. Dan saya pun join dan mula cuba produk-produk CNI. Tak kenal, maka tak cinta. Selepas guna produk,
memang saya begitu jatuh cinta dan yakin kepada barangan-barangan CNI. Dan saya pun cuba lakukan CNI secara part-time. Okey, ini anda boleh nampak gambar di sini tahun 1994. Pada masa itu saya lakukan home party. Mengapa? Kerana pada zaman itu, pada masa itu tidak ada handphone. Sudah pasti tidak ada WhatsApp, tidak ada Facebook. Jadi hanya satu cara saja untuk mempromosikan, untuk memperkenalkan produk-produk CNI kepada orang awam, yaitu dengan cara home party. Pada masa itu, demo yang kita selalu buat adalah demo untuk sabun cuci, jus, vitamin C, dan juga tola wanita. Okey. Dan bagi otai-otai di CNI yang sudah cukup lama di CNI, saya rasa anda pasti setuju dengan pendapat saya. Dan gambar di sini, masa itu umur saya 23 tahun. Tapi tengok macam umur 32 tahun. Sebab masa itu saya kerja kontrak, satu hari saya berjemur 10 jam di bawah matahari. Okey, tetapi gaji hanya daripada 800 hingga ke RM1,000 sahaja. Okey. Jadi sampai ke hari ini, okey, slide yang seterusnya Cik Rizwan, sehingga hari ini saya bersama dengan tim-tim masih ada lakukan demo-demo dan juga home sharing. Ini adalah gambar sebelum pandemik. Kami ada lakukan ini demo dan juga PKP, Projek Komuniti Penyayang, kerjasama dengan Cik Juraida. Kami masuk-masuk di kampung untuk sampaikan mesej-mesej kesihatan kepada penduduk kampung. Kami juga ada buat jualan-jualan di bazar. Kami bancu kopi, bancu teh halia, kopi suri kepada mereka, dan kami bagi mereka cuba kita punya lotion, cuba kita punya bedak siang-siang, cuba kita punya Firesense. Selalu kalau dalam kempen-kempen gitu, kita boleh mendapatkan, membuahkan hasil mungkin dalam 2000 plus punya jualan. Okey, berharap ini sekarang sudah endemik, harap-harap kita boleh mulakan balik aktiviti-aktiviti ini. Dan pada bulan 6 yang lepas, kami juga telah mengadakan enzim terapi kerjasama dengan Cik Juraida dan thank you kepada Cik Mazla. Kami secara buat hybrid telah kami dapat jemput 18 orang campur dengan hybrid plus minus 30 orang. Dan pada bulan 8 13 hari bulan kerjasama dengan Mr. John Chu dan juga Cik Juraida juga kami telah komit 30 orang untuk khusus Looking Good program untuk sampaikan keberkesanan kita punya Myras dan juga kita punya Iris, iaitu produk kecantikan yang terbaru. Okey, ini adalah sedikit aktiviti. Maka untuk memperkembangkan kita punya kumpulan, home sharing, demo-demo, PKP, saringan kesihatan memang harus kita lakukan. Okey. Slide yang seterusnya. Ini adalah gambar saya mencapai tabung kereta CNI yang pertama. Saya full time CNI pada tahun 1996. Saya guna masa 1 tahun setengah untuk layakkan diri untuk insentif tabung kereta yang pertama. Bukan saya tiap diri, masa ini saya umur 26. Okey, 26, masa kami ada reunion classmate, kawan-kawan saya datang menggunakan kancil, guna Proton Saga, guna Proton Iswara. Tapi pada masa itu saya telah memiliki sebuah kereta Jepun yang bernilai RM100,000. Okey. Dan ini adalah hasil daripada CNI. Dan pada masa itu saya masih ingat bapa saya masa itu umur 50. Dia bagi tahu saya tidak dalam 30 tahun ini saya tak pernah beli kereta yang melebihi 30,000 ke atas. Tapi kamu berani beli sebuah kereta bernilai 100,000 ke atas. Jika Anda tidak boleh bayar, Anda tidak boleh bayar CCM, okey, minta maaf, jangan minta duit dari saya. Okey, tapi hari ini saya telah buktikan kepada beliau saya melalui usaha daripada CNI, melalui bonus-bonus yang saya perolehi daripada CNI, hari ini saya telah memiliki 2 buah kereta, 2 buah rumah dan juga 2 buah kedai. Okey, melalui bonus-bonus. Slide yang seterusnya Cik Rizwan. Ini adalah hasil-hasil daripada CNI. Okey, sangat-sangat
terima kasih kepada CNI. Dan setelah yang seterusnya, pada malam ini saya kongsi kepada anda satu rahsia. Okey, satu rahsia mengapa saya begitu full swing di dalam bisnes CNI. Okey, sebab pada masa saya join CNI pada tahun 1993, masa itu saya join member dan saya dapat satu business kit, dan dalam business kit masa itu ada satu buku rancangan perniagaan, tapi memang bukan macam begitulah. Dulu nama dia rancang perniagaan. Dan dalam rancang perniagaan tersebut ada mengatakan CNI telah menyediakan banyak insentif pelancongan untuk dimenangi. Jadi bagi saya dari muda saya memang suka melancong. Tetapi kami daripada keluarga yang tidak boleh miskin, tidak dikatakan miskin, tapi sederhana. Jadi kalau bilang mau melancong, paling jauh pun menginap di homestay di Kundasang, di Gunung Dambalu, paling jauh pun sampai Cameron, sampai di Genting Highland. Kalau mau disoalkan sampai di luar negara, impossible, tak mungkin. Tetapi melalui CNI, saya full time tahun 96, tahun 96 juga saya telah mencapai pengurus agensi Delima dan layakkan diri untuk melancong ke Jakarta, Indonesia. Tahun 97 melancong ke Hong Kong, Shenzhen, China. Tahun 2001 ke Beijing, Xi'an, dan pada tahun 2004 ke Eropah. Okey, dan bukan setakat ini saja, dalam 20 lebih tahun, 28 tahun saya bersama CNI, saya telah melancong ke lebih daripada 30 negeri dan negara. Okey, melalui package pelancongan CNI. Okey, saya dari dulu memang suka menggumpul stem, menggumpul apa-apa. Maka di sini saya ada satu album, setiap kali saya melancong ada name tag. Saya ada okey, saya memang keep ini dia punya name tag. Okey. Seperti ke Ho Chi Minh, Qingdao dan sebagainya. Jadi yang terkini sebelum pandemik, kami juga berpeluang melancong ke Korea. Okey, tahun 2019 bulan 4, dan pada bulan 9, bulan 10 melancong ke Bali. Okey, ini sebelum pandemik. Dan ini telah meninggalkan begitu banyak memori kerana saya melancong bersama bapa dan juga mama serta daunan saya. Dan di sini tengah-tengah Anda nampak ini adalah Bali Swing, satu buayan di Bali. Bagi saya ini adalah gambar yang cukup cantik, yang paling cantik dalam album saya. Okey. Dan pada tahun 2020 kerana pandemik kita tidak ada pelancongan, dan package untuk 2021 iaitu selepas 3 tahun kita tidak melancong ke luar negara, ini adalah pelancongan yang pertama selepas pandemik. Cukup luar biasa kerana kita melancong bersama 106 orang usahawan di satu Malaysia. Okey, tahniah dan syabas kepada mereka yang capai. Dan bagi saya satu lagi target iaitu ke Greece dan Santorini. Saya sudah menantikan yang akan bertolak pada bulan 9, 13 hari bulan. Okey, bagi mereka yang sudah capai, see you at Athens. Dan bagi anda yang dalam grup kita hari ini, adakah anda sudah bersedia untuk melancong bersama CNI? Maka jangan lepas peluang, sebab untuk pusingan kedua target ke Taiwan bermula daripada bulan 7 hingga ke bulan 12. Marilah kita sama-sama melancong bersama CNI ke Taiwan. Maka saya sayang anda semua dan jumpa anda di Puncak Kejayaan. Sekian, terima kasih. Thank you. Okey, terima kasih kepada Diamond Agency Manager Mr. Lee Melion di atas perkongsian beliau yang cukup luar biasa sebentar tadi. Okey, so jadinya
apa yang saya boleh simpulkan daripada sini, daripada perkongsian 3 orang speaker kita yang cukup luar biasa, bermula daripada Mr. Chan menceritakan tentang statistik sebagai seorang statistik dalam industri jualan langsung sekitar tahun 2021 kita nampak peningkatan yang agak ketara disebabkan oleh keadaan ekonomi yang kurang stabil dan orang mencari plan B peluang yang kedua selain daripada kerjaya yang hakiki. Dan juga dalam masa yang sama Mr. Chan juga berkongsikan tentang apa yang diperlukan sebagai seorang pemimpin yang cemerlang, dan seterusnya perkongsian daripada Ruby Agency Manager Puan Nur Azizah Muhammad Top ataupun lebih dikenali sebagai Kak Intan, bermula daripada biasa-biasa menjadi seorang yang luar biasa setelah berkecimpung dalam dunia dalam bisnes CNI lebih daripada 20 tahun, dan juga yang terkini daripada Mr. Diamond Agency Manager Mr. Lim Melion yang berkongsikan tentang peranan sebagai seorang pemimpin yang cemerlang, apa yang perlu dilakukan. Seterusnya beliau telah berkongsikan rahsia beliau bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin yang cemerlang, bermula daripada target melalui trip-trip yang telah dianjurkan oleh CNI, lebih daripada 30 trip keseluruhannya yang telah beliau ikuti bersama CNI lebih daripada 20 tahun di dalam dan juga di luar negara. So, apa yang kita dapat simpulkan daripada perkongsian mereka bertiga pada malam ini adalah yang pertamanya berkenaan dengan bagaimana untuk mendapatkan hasil yang baik, ianya perlulah bermula dengan cara yang betul. Okey, orang cakap kalau kepala tu betul, barulah perkara-perkara lain tu akan mengikuti, akan menyusul. Okey, yang penting mindset kena positif, mindset kena sentiasa sentiasa hendak berubah untuk menjadi seorang yang luar biasa. So, dalam masa sama bila mindset kita dah betul, kita akan melakukan perkara yang betul. Jadi landasan kita akan tetap akan ikut pada landasan magnetik yang betul. Seterusnya, bila semua perkara ini digabungkan sekali, kita akan mendapatkan hasil yang mantap. Okey, yang paling penting usaha daripada awal, itu yang paling penting. Jadinya, satu lagi nasihat saya untuk para CBO yang baru, pastikan untuk menampilkan imej yang bagus selain daripada penampilan dari segi offline, daripada segi pemakaian, daripada segi cakap serupa bikin macam Mr. Lim dah kongsikan sebentar tadi. Kalau kita nak promote produk, pastikan kita sendiri memang gunakan produk tu sendiri, dan juga imej yang kita tampilkan sesuai dengan produk yang kita ingin promotekan. Okey, selain daripada itu, untuk dari segi online-nya, pastikan semua profil-profil kita sama ada di yang paling pertamanya daripada aplikasi CNI Business Center, pastikan membership foto. Kalau tak ada, boleh WhatsApp dengan customer service CNI Malaysia untuk letak gambar anda supaya penampilan anda kelihatan di situ, dan anda boleh sharekan profil membership anda kepada orang lain dengan dengan lengkapnya. Dan seterusnya, bagi mereka yang berpangkat agency manager dan ke atas yang telah mempunyai akaun Shopla, pastikan akaun Shopla anda dikemas kini, dan jika anda buat promosi melalui Facebook, pastikan Facebook profil anda menunjukkan imej yang betul. Contoh seperti yang saya tunjuk kat sini, Jude CNI ataupun ini adalah milik agency manager Judith Pawin daripada Sarawak, yang mana beliau telah menunjukkan imej yang profesional di dalam Facebook profil beliau. Dan sebenarnya ramai lagi rakan-rakan kita yang rakan-rakan CBO yang telah menampilkan imej profesional di dalam Facebook. So, anda boleh tengok sendiri dalam Facebook. Dan seterusnya, jika di Instagram, ini contoh kita adalah Crown Diamond Agency Manager Murad Basir. Kita boleh nampak penampilan beliau terkini di dalam Instagram. So, maksudnya pastikan jika anda adalah seorang usahawan CNI, pastikan semua profil-profil, akaun media sosial anda, aplikasi CNI Business Center anda, akaun Shopla anda sentiasa dikemaskinikan dan sentiasa boleh diakses oleh orang ramai di luar sana. Pastikan ianya sentiasa dalam bentuk dalam post public, bukannya private. So orang boleh cari anda di dalam social media. Okey, seterusnya seperti mana yang Mr. Lim kongsikan tadi, pastikan kita sekarang dalam pusingan kedua untuk setengah tahun yang kedua, kita ada challenge TP Trip Winners untuk pergi ke Taiwan. So, bagi mereka yang telah berpangkat agency manager dan ke atas, pastikan anda mencapai
trip ini. Dan bagi mereka yang belum agency manager, pastikan anda cepat-cepat naik agency manager dan seterusnya berjaya mencapai trip amat agency manager achievers trip. Okey, so yang paling penting pastikan ini adalah plan yang paling asas selain daripada untuk mengekalkan bonus prestasi dan juga bonus kepimpinan. InsyaAllah anda akan pasti terus berjaya bersama dengan CNI. Jadi setakat itu dulu kelas kita pada malam ini. Ada sedikit lagi update sebentar nanti. Jadi sebelum itu minta tolong anda semua isi borang maklum balas yang akan dikongsikan oleh rakan saya Dr. Zaidi di dalam ruangan chat box. Okey, dan dalam masa sama minta tolong anda semua boleh buka kamera tak untuk kita ambil gambar. Okey, kita ada 2 page dekat sini. Ada ada 2 page. Okey, kita pergi kepada page yang pertama. Dalam masa sama yang mana belum buka video, pastikan anda buka video. Saya punya line agak slow. Alright, so kita pergi pada page yang pertama. 1, 2, 3. Sekejap Okey, teruskan senyuman anda. Kita akan pergi kepada page yang kedua sebentar nanti. Alright. Okey, kita pergi pada page yang kedua. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Okey. Jadi boleh teruskan di dalam chat box, tengok. Dr. Zaidi boleh share kan dalam chat box soal borang maklum balas. Okey dah. Okey, jika sudah sila typekan dan di dalam ruangan komen. Okey, jadi seterusnya sedikit lagi update kepada anda. Okey. Okey, so pastikan, yang penting yang sekarang ni challenge kita yang terkini adalah berkenaan dengan social media. Okey, selain daripada profil anda, pastikan jika anda ada testimoni berkaitan dengan produk enzim CNI, LEF ataupun live enzyme, okey, boleh kongsikan di dalam social media seperti mana yang telah dilakukan oleh para leaders kita, seperti mana di dalam slide ini. Okey, ramai dah lebih ratusan posting yang telah dibuat oleh anda semua, CBO dan juga para usahawan CNI semua. Terima kasih. Okey, bagi mereka yang masih belum buat, okey, anda boleh kongsikan testimoni anda di dalam social media beserta dengan hashtag saya sudah enzim dan juga hashtag enzim dan campur satu lagi kalau boleh CNI Malaysia, hashtag CNI Malaysia. Okey, so jadinya apa tujuan dia adalah tujuan untuk memeriahkan social media dengan kehebatan, keunikan dan fungsi produk enzim CNI yang memang telah terkenal sekian lama, yang memang killer produk dekat CNI ini, supaya ramai lagi orang di luar sana mendapat manfaat daripada perkongsian anda tersebut. Dan jika anda ingin membuat rujukan juga, gunakan hashtag yang sama untuk anda membuat carian di dalam Facebook maupun di dalam Instagram. Okey, seterusnya sedikit lagi berkenaan dengan tawaran pertengahan tahun kini telah dilanjutkan sehingga 31 hari bulan Julai. So anda ada masa lebih kurang dalam 5 hari lagi untuk membuat pembelian yang cukup istimewa ini, iaitu beli 2 live LEF ataupun 2 live enzyme, dapat percuma probiotik kompleks powder 1 dan juga 1 kotak SSC omega 3 yang bernilai RM169. Dan dalam sama juga anda boleh purchase 1 helai Bifit dengan harga yang cukup istimewa iaitu RM159. Memang murah Dan juga dalam masa sama juga jika anda nak beli Bifit saja, okey, beli 1 Bifit dengan harga yang cukup istimewa juga tanpa purchase, harga dia adalah RM279. Okey, so pastikan jika anda belum grab peluang ni, grab cepat-cepat Dan dalam masa sama juga, okey, pelbagai lagi promosi yang cukup menarik sepanjang bulan Julai ini yang akan berakhir 5 hari sahaja lagi. So pastikan yang mana yang berkenan tu cepat-cepat grab opportunity ni. Sebab bila dah habis 1 bulan 8 dah tak ada dah promosi ini. Okey. Jadi setakat itu dulu perkongsian kami pada malam ini. Segala salah dan silap harap dimaafkan. Okey, so semoga apa yang telah disampaikan oleh para leaders dan juga pengetua Akademi CN sebentar tadi iaitu Mr. Chan Polian akan dipraktikkan oleh anda di dalam menguruskan bisnes CNI, dan kami doakan semoga anda terus sukses bersama CNI sehingga kita berjumpa lagi
dalam sesi EBRC Leadership Fundamental yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Bye-bye. Okey, saya buka mic jika ada sebarang pertanyaan ke apa-apa ke boleh kongsikan ya. And I win it, I'm just saying, I'm just living for today, for a minute.